Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita akan sambung lagi topik yang ke-12, itu pengendalian data. Okey, hari ini kita akan tengok macam mana cara untuk nak mentafsirkan pelbagai perwakilan data, termasuk membuat inference dan juga ramalan. Okey, so soalan ni lebih kurang macam selesaikan masalah lah. Okey, kita baca soalan dan kita cuba kaji data yang data yang dibagi. Okay, untuk nak selesaikan suatu soalan. Okey, so saya akan tunjukkan satu-satu cara macam mana untuk nak selesaikan setiap soalan yang diberi. Okey, baik. Untuk soalan 3A, dia bagi kat kamu satu plot titik, okey, yang menunjukkan satu kajian yang bertajuk berapa buah buku yang kamu baca semasa cuti sekolah. Okey, so daripada graf yang dia bagi ni, okey, kamu kena jawab soalan. Okey, so kita tengok soalan A. Okey, berapakah bilangan murid yang dikaji? Okey, so macam mana kita nak tahu bilangan murid yang dikaji? Kamu hanya kira sahaja di plot-plot titik yang diberi ni lah. Okey, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So maksudnya bilangan murid yang dikaji ada 20 orang. Okey, so kamu jawab kat sini. Okey, tulis jawapan untuk nombor 1, 20 orang murid. Okey, baik. Itu soalan yang kedua. Okey, berapakah bilangan murid yang tidak membaca mana-mana buku? Okey, dia tak baca buku langsung. Okey, so kat sini dia ada kosong. Kosong ni maksudnya yang tak ada baca buku langsung lah. Okey, yang satu ni yang baca satu buah buku. Yang dua ni yang baca 2 buah buku dan seterusnya lah. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, yang tak baca buku langsung, yang kosong buku adalah 3 orang. Okey, so kamu tuliskan jawapan untuk nombor 2, 3 orang. Okey, yang ketiga, apakah inference yang boleh dibuat tentang bilangan buku yang dibaca oleh murid-murid semasa cuti sekolah? Okey, so inference ni kita buat, kita tengok data yang paling banyak lah. Okey, so paling banyak kat sini 2. Dua buah buku. Maksudnya paling ramai orang baca 2 buah buku. Okey, so kamu bolehlah tuliskan jawapan kamu macam ni. Soalan nombor 3. Okey, maksudnya kebanyakan murid membaca sebanyak 2 buah buku sepanjang cuti sekolah. Okey, kita buat inference berdasarkan data yang paling tinggi. Okey. Selesai tu soalan nombor 1. Okey, untuk soalan nombor 2, okey, soalan B, dia bagi kat kamu sebuah histogram. Okey, histogram menunjukkan skor sekumpulan murid dalam suatu ujian matematik. Okey. So, dia bagi kat sini lah. Skor maksudnya 30 ke 39 markah. Okay, skor dia, markah dia 30 ke 39 ada 4 orang murid dapat. Okay, untuk 40 ke 49 kita ada sebanyak 6 murid. Okay, 50 ke 59 kita ada 10 orang murid. Okay, markah 60 ke 69 kita ada 8 murid. Okay, 70 ke 79 kita ada 2 murid. So, kamu tuliskan macam tu supaya senang nanti kamu nak jawab soalan. Okay, soalan nombor 1. Berapakah orang murid yang mendapat skor 60 ke 69? So kita boleh tengok kat sini lah. Okay, so berapa bilangan dia? Okay, bilangan dia adalah sebanyak 8 orang. Okay, so kamu tulis jawapan kamu nombor 1, 8 orang murid. Okay, baik. Soalan nombor 2. Okay, jika markah lulus ialah 40 markah, okay, berapa orang muridkah yang gagal dalam ujian itu? Okay, so daripada graf yang dia bagi, okay, 40 ke atas, maksudnya 40 ke atas ni adalah lulus. Okay, so maksudnya yang gagalnya adalah di sinilah. Okay, so gagalnya adalah sebanyak 4 orang. Okay, so kamu tulis jawapan untuk nombor 2, 4 orang murid yang gagal. Okay, soalan nombor 3. Bentukkan satu inference tentang taburan skor dalam ujian matematik itu. Okay, so saya bagi tahu tadi, kalau nak buat inference, kita tengok data yang paling tinggi lah. Okay, so data yang paling tinggi sini 10. Okay, so apa yang inference ataupun ramalan yang kita boleh buat? Okay, maksudnya 10 orang kat sini mendapat markah 50 ke 59. Okay, so kamu boleh buat inference macam tu lah. So, kamu boleh katakan inference dia, kebanyakan murid mendapat skor sebanyak 50 ke 59 dalam ujian matematik. Okay. Proceed kepada soalan C.
Okey, yang ni dia bagi kat kamu plot batang dan daun. Okey, berikut menunjukkan catatan lompat tinggi bagi sekumpulan murid lelaki. Okey, so ini adalah rekod lompat tinggi. Okey, ini bahagian batang dan bahagian daun. Okey, so daun ni adalah bahagian nombor besar. Okey, maksudnya 14, 47 ni maksudnya kat sini dia ada rekod dia 144 dan 147. Okey, kat sini pula rekod dia ada 151, 152, 156 dan 158. Okey, itu cara macam mana nak baca dia lah. Okey, kalau 16 ni kita ada 160, 160, 160, 162, 164, 165, 166 dan 166 dan seterusnya dah. Okey, baik. So, kita cuba jawab soalan nombor 1. Okey, cari bilangan murid lelaki dalam kumpulan itu. Okey, so awak nak kira bilangan murid lelaki. Sebab ini semua rekod bagi murid lelaki. So, maksudnya semua ini adalah murid lelaki lah. So, kita nak kira bilangan dia. Awak kira kat sini. Okey, so kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, soalan nombor 1, bilangan murid lelaki adalah sebanyak 30 orang. Okey, so soalan nombor 2, dia tanya cari beza antara rekod tertinggi dengan rekod terendah yang dicapai. Okey, so rekod tertinggi kat sini adalah yang paling last ni lah. Okey, saya padam balik kat sini. Okey, so rekod yang paling tinggi adalah 185. Okey, yang paling tinggi. Rekod tertinggi adalah 185. Dan rekod yang terendah, yang ni lah, yang mula-mula sekali ni, 144. Okey, dia tanya cari beza. Cari beza, so kita kena tolak lah. 185 tolak dengan 144. So, sama dengan jawapannya 41. Okey, yang ketiga. Sekiranya murid yang berlompat kurang daripada 160 memerlukan kursus latihan, hitung peratusan murid lelaki yang tidak perlu menghadiri kursus. Okey, so soalan dia tanya, peratusan murid lelaki yang tidak perlu menghadiri kursus. Maksudnya dia lompat lebih daripada 160. So yang lebih daripada 160 adalah yang ni lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, so maksudnya 24 orang yang tidak akan pergi kursus. Okey, sebab mereka semua lompat lebih daripada 160. Okey, so kita nak kira peratus, kita kena per dengan jumlah semua murid tadi 30 orang. Okey, so kita peratus, kita kena darab dengan 100. Okey, so kita akan dapat jawapan dia sama dengan 80%. Okey, baik. Untuk soalan D. Okey, graf garis yang berikut menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh sebuah kedai dalam tempoh 6 bulan. Okey, so dia bagi kat kamu satu graf garis. Okey, di bahagian melintang dia letakkan bulan-bulan dan di bahagian menegak adalah bilangan buku. Okey, so cara macam mana kita nak baca graf ni? Okey, so Januari dipangkahkan di sini. Okey, so nilai dia berapa? 50. Okey, Februari di sini. Okey, 200. Okey, March di sini 150. Okey, awak tengok dia punya nilai di paksi Y. Okey, April kita di sini. Okey, sama dengan 250. Okey, Mei 150. And then June. Okey, sini 100. Okey, tengok soalan nombor 1. Bulan manakah yang mempunyai jualan yang paling tinggi? Okey, so awak boleh tengok kat sini. Okay, jualan yang paling tinggi, okey, di sini kan. Okey, so bulan apa? Bulan April. So, kita boleh tulis jawapan dia nombor 1 adalah bulan April. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, berapakah buah buku yang dijual pada bulan Mac? Ini pun senang. Tengok bulan Mac. Okey, berapa buku dia? 150. Okey, 150 buah buku. Okey, next. Hitung purata bilangan buku yang dijual dalam tempoh 6 bulan. Okey, so untuk purata, maksudnya kamu kena tambahkan semua jumlah buku. Okey, dan kita akan bahagikan dengan 6 bulan.
Okey, so tambahlah Januari 50 tambah Februari 200. Okey, Mac 150, April 250, Mei 150 dan Jun 100. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 6 lah sebab dia nak purata untuk 6 bulan. So, selepas kamu bahagikan semua, kamu akan dapat jawapan dia 150. Okey, kamu boleh tekan kalkulator lah. Okey, untuk dapatkan jawapan dia. Okey, untuk soalan yang keempat. Okey, keuntungan yang diperoleh daripada jumlah setiap buku adalah RM3. So, hitung jumlah keuntungan yang diperoleh dalam tempoh 5 bulan yang pertama. Okey, so untuk 5 bulan yang pertama, okey, 5 bulan pertama dapat apa? Okey, Januari 50, Februari, Mac, April, Mei. Okey, sampai Mei saja kan? Okey, so kita tambahkan semua tu, 50 tambah 200 tambah 150 tambah 250 tambah dengan 150. Okey, sebab dia nak sampai Mei saja. Okey, kemudian jumlah semua ni kita darabkan dengan RM3. Okey, so kamu akan dapat berapa jumlah keuntungan untuk 5 bulan yang pertama. So RM berapa? Okey, saya nak kamu cuba kira sendiri.